Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Azri. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya, Ustaz, kita sama-samalah mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sekalian banyak nikmat dan juga rezeki setiap hari. Dan bersyukur kita masih lagi dapat berterusan kita mengadakan kelas PDPR. PDPR meneruskan pembelajaran kita. Sebab di luar sana ada sahabat-sahabat yang kita tak dapat pesertai PDPR. Sama ada masalah kekangan gadget ataupun capaian internet. Dan boleh jadi juga mungkin sebab kekurangan. Ada keluarga yang kurang berkemampuan di luar sana. Jadi Pelajar City, alhamdulillah semuanya ada dan boleh sertai kelas. Walaupun dalam macam mana keadaan sekalipun. Boleh sertai kelas seperti biasa. Di luar sana pula ada yang kalau masalah daripada belah murid, kemudian ada pula guru-guru yang tak dapat nak buat online. Mungkin duduk di luar bandar, capaian internet guru pun bermasalah, ataupun mungkin tak dapat nak melaksanakan PDPR secara berkesan. Jadi kita di sini alhamdulillah guru-guru, ustaz-ustaz, muallimah semua berusaha untuk adakan kelas dengan sebaik yang mungkin kepada semua pelajar. Jadi dengan sebab itu bahagian daripada kesungguhan guru-guru dah cuba buat untuk murid-murid semua, maka murid-murid cuba tunjukkan kesungguhan. Tunjukkan kesungguhan setakat mana yang kita bolehlah mampu dengan menyertai kelas, fokus kepada apa yang akan diajarkan dan menyelesaikan tugasan apabila diminta untuk melakukannya. Okay, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada hafazan TKS tajuk yang baru. Tajuk yang baru dalam mesej Ustaz maklumkan berkenaan dengan murajaah. Jadi Ustaz tersilap sebenarnya. Kita akan masuk kepada hafazan hadis yang baru. Jadi baik seperti mana biasa, kalau ada buku, minta ramai yang tutup video, minta buka balik video. Jangan tutup video. Ustaz nak tengok masing-masing. Okey, baik. Jadi boleh rujuk buku teks masing-masing, buku teks TKS masing-masing. Kita akan sambung hafazan kita pada tema ibadah, muka surat 102. Muka surat 102. Ya, baik. Murid-murid semua boleh buka hafazan untuk hari ini, iaitu di dalam buku TKS hafazan hadis bagi tema ibadah. Untuk hadis yang keempat. Hadis yang keempat tema ibadah berkenaan dengan doa yang makbul. Muka surat 102. Okey, baik. Jadi insya-Allah bagi murid-murid yang mungkin tak ada buku bersama dengannya, mungkin sama ada masih lagi di sekolah bukunya, ataupun mungkin berada di tempat lain, buku tak ada, tinggal kat rumah ke dan sebagainya. Baik, jadi tak apa, saya akan kongsikan slide untuk semua boleh tengoklah. Baik, boleh nampak Baik, jadi insya-Allah kita akan sekejap Okey, baik, Ustaz sharekan sekali lagi. Okey, baik. Kita akan tengok hari ini kita akan menghafal bersama-sama tema ibadah hadis yang keempat, doa yang makbul.
Okay, baik. Masing-masing boleh rujuk buku teks masing-masing di muka surat 102. Ke surat 102. Okay, baik. Keluarkan pensel untuk tandakan. Tandakan muqatta'at ataupun potongan-potongan ayat. Kita nak potong hadis ini dalam bentuk kalimah-kalimah yang bersesuaian supaya mudah untuk kita hafal. Dan kita perhatikan satu persatu. Okay, baik. Seperti biasa, keluarkan pensel untuk catatan. Baik pada muka surat 102 itu, baik dalam tema ibadah, untuk hadis doa yang makbul. Baik. Terus saja dimulakan. Ini tak boleh ikut lagi bacaan. Ini kita nak semak dahulu. Ada baris atau tak ada baris. Faizal bukan melipat kertas. Ustaz minta pegang pensel untuk tulis dalam buku teks muka surat 102. Tak bagi kerjasama ya semua. Okey, baik. Jadi boleh tengok matan hadis itu. Matan ataupun apakah yang disebutkan dalam hadis. Seperti mana yang Ustaz tunjukkan di dalam slide yang Ustaz share tu. Baik. Dimulakan hadis tu anna Rasulullah. Ini kena perhatikan lam tu baris atas. Sebab kebiasaan untuk hadis-hadis yang lain sebelum ini kita baca qala Rasulullah baris depan. Rasulu. Tapi untuk hadis ini anna Rasulah. Lam itu berbaris atas. Maaf Ustaz buang dulu sekejap Okey, baik. Anna Rasulah. Boleh nampak Anna Rasulullah. Ini baris atasnya huruf lam. Sallallahu alaihi wasallam qala. Baik. Muqatta'at yang pertama, iaitu potongan yang pertama, idza matal insanu. Idza matal insanu. Okey. Tandakan muqatta'at potongan hadis yang pertama. Faizal boleh nampak Faizal? Iza, tengok huruf-huruf yang ada. Iza matal insan. Pada perkataan insan, selepas huruf nun tu tandakan. Macam dalam kelas Ustaz biasa ajar, Ustaz akan slash kan, betul tak? Buat tanda slash apa ni dalam bahasa Melayu? Sempang. Ke apa tak? Ustaz tak ingat. Okay, baik. Iza matal insanu. Kemudian potongan yang kedua, in qata'a anhu amaluhu. Baik, dalam buku teks alif ni tak ada baris. Betul tak? Tak ada baris. Okey, baik. Boleh tambahkan baris bawah. Boleh tambahkan baris bawah. Supaya bacaannya nanti jadi in qata'a anhu amaluhu. In qata'a anhu amaluhu. Alif ini baris bawah. Yang lain insya-Allah setakat ni masih lagi betul seperti mana dalam buku teks. Baik. Kemudian potongan yang ketiga, potongan hadis yang ketiga, illa min thalathatin. Illa min thalathatin. Tandakan. Ini potongan hadis yang ketiga. Kalau siapa yang mungkin terlupa macam mana Ustaz buat kat kelas dulu. Okay, baik. Ustaz ajar. Selepas daripada setiap tanda tu, tandakan sempang. Ini batasan dia. Maknanya ini potongan-potongan hadis yang perlu kita, yang memudahkan nanti kita nak menghafal hadis. Ya, baik. Macam Ustaz dah buat dalam bentuk ni lah. Kotak warna pink ni. Baik. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Ya, baik, bagus. Sambung seterusnya potongan yang keempat, illa min sadaqatin jariyatin. Illa min sadaqatin jariyatin. Okey, baik. Ustaz, saya lupa nak QS. Tak apa, okey. Reza boleh pergi ambil sekarang. Kemudian catatkan. Illa min sadaqatin jariyatin. Baik, potongan yang kelima, au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ini potongan yang seterusnya. Kemudian muqatta' ataupun potongan hadis yang terakhir. Au waladin salihin yad'u lahu. Au waladin salihin yad'u lahu. Au waladin
salihin yad'u lahu. Okay, baik, soalan sekali lagi ya. Baik, daripada awal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma kena perhatikan huruf lam tu ya. Huruf lam tu baris atas Rasulullah. Baik, idza matal insanu, potongan yang pertama, in qata'a anhu amaluhu. Baik, alif pada dalam buku teks tak ada baris, jadi boleh tambahkan baris bawah. Illa min thalathatin, potongan yang ketiga. Illa min sadaqatin jariyatin, potongan yang keempat. Aw ilmin yuntafa'u bihi, potongan yang kelima. Aw waladin salihin yad'u lahu, potongan yang keenam yang terakhir. Okay, baik, semua dapat ya? Ya, saya. Kenapa Reza? Ya, Reza. Mana? Muka surat 102, Reza. Okey, baik. Seterusnya boleh rujuk tengok pada terjemahan hadis pula. Terjemahan hadis. Baik, terjemahan hadis macam tu juga. Kita akan tandakan mengikut manakah lafaz yang kita akan berhenti untuk memudahkan hafazan. Okey, baik. Boleh tengok Tengok yang dekat buku masing-masing. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, tandakan di situ. Jika anak Adam meninggal, ini bahasa Melayu laju sikitlah kan. Senang. Baik. Kemudiannya, maka amalnya terputus. Baik, tandakan di situ potongan. Ini potongan hadis yang terjemahan ni sama seperti mana maksud dia, sesuai dengan potongan hadis yang di atas dalam matan itu dalam bahasa Arab tu. Kecuali dari 3 perkara. Tandakan sedekah jariyah ataupun wakaf, ilmu yang bermanfaat, baik, tandakan, dan anak yang soleh yang berdoa kepadanya, baik, tandakan. Jadi kita boleh tengok ada 6 potongan bagi terjemahan hadis ini, seperti mana sama juga dengan yang atas di dalam matan hadis itu di dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi semudah tandakan untuk matan hadis dalam bahasa Arab dan juga terjemahannya di dalam bahasa Melayu. Dah tandakan di buku teks masing-masing? Dah. Tak sempat. Tak sempat? Okey, tak sempat tak apa. Boleh tengok slide yang Ustaz dah tunjukkan tu. Boleh nampak tak potongan-potongan tu? Nampak kan? Nampak. Okey, baik. Tak apa. Potongan. Okey, insyaAllah. Baik, seperti biasa, insyaAllah kita akan sama-sama membacakan hadis ni. Ikut dahulu sebutan Ustaz. Ikut dahulu sebutan Ustaz sebelum kita baca ramai-ramai sama-sama. Baik. Okey. Okey, boleh buka audio masing-masing. Boleh buka mikrofon masing-masing. Tekan button ataupun ikon mikrofon pada gadget masing-masing. Baik. Semua kena buka baca sama-sama. Okey, baik. Okey, baik. Semua dah sedia? Dah. Okay, baik. Ada yang tak buka lagi mikrofon ni. Kena buka mikrofon ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sama-sama ikut bacaan Ustaz. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekali lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekali lagi, anna Rasulullah, yang pada atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita tengok potongan hadis yang pertama. Idza matal insanu bukan ihsan insan. Sekali lagi, idza matal insanu Ustaz minta maaf, Ustaz tersalah tandakan dekat sini ya. Ustaz tersalah type ni tanda mati sepatutnya. Dekat atas huruf nun tu. Ya baik. Idza matal insanu Ya baik. Seterusnya potongan yang kedua. In qata'a anhu amaluhu. Baik, sekali lagi sama-sama. In qata'a anhu amaluhu. In qata'a anhu amaluhu. Ya, baik. Berturut-turut bunyi huruf ain situ. In qata'a anhu amaluhu. Baik. Baik, potongan yang ketiga. Illa min salasatin. Sekali lagi. Illa min salasatin. Faizal baca sama-sama Faizal. Ustaz nama Faizal tak buka mulut tu. Sekali lagi. Illa min salasatin. Okay, baik, bagus. Seterusnya kita tengok potongan hadis yang keempat. Potongan hadis ini. Illa min sadaqatin jariyatin. Jariyah ini ada jim alif jadi baca dua harakat. Illa min sadaqatin jariyatin. Ya, okey, baca lagi. Illa min sadaqatin jariyatin. Okey, baik. Seterusnya potongan ayat yang kelima, potongan hadis yang kelima. Minta maaf. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Faizal buat apa Faizal? Faizal ikut baca sama-sama. Perhatikan buku. Kalau tak boleh perhatikan buku, perhatikan slide yang Ustaz dah sediakan. Kemudian cuba ikut. Sekali lagi, potongan yang kelima. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Sekali lagi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Baik, bagus. Kemudian yang terakhir, potongan yang terakhir. Baik. Awaladin salihin yad'u lahu. Sekali lagi. Awaladin salihin yad'u lahu. Bagus. Sekali lagi yang terakhir kita ulang untuk potongan yang keenam ini. Awaladin
salihin yad'u lahu. Okay, baik. So, untuk yang bawah ni terjemahan ni tak apalah kan? Kena test baca juga sama-sama. Okay, tak apa. Yang ni bahasa Melayu senang je ni. Okay, baik. Kita bacalah sekali sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus. Kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Okey, baik. Jadi insyaAllah jadi kita dah betulkan tadi sebutan dan dah dengar macam mana sebutan yang betul untuk hadis tersebut. Jadi insyaAllah sama-sama kita tengok. Kita akan baca laju sikit ikut bacaan Ustaz dahulu. Ikut bacaan Ustaz supaya bacaan hadis itu betul dan tidak tersalah. Okey, baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sekali lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Boleh dengar suara Ustaz ya? Masih lagi boleh dengar? Boleh. Baik, sambung. Awaladin salihin yad'u lahu. Anak Adam meninggal terputus kecuali dari tiga perkara, maka adukah
yang bermanfaat dan anak soleh yang Murid boleh dengar suara Ustaz? Ustaz minta maaf, mungkin ada masalah connection tadi. padanya. Okey, baik. Boleh dengar sekarang? Sekarang boleh dengar tak? Boleh. Boleh lah. Okey, Ustaz minta maaf, mungkin tadi masalah connection. Baik, kita ulang sekali lagi sama-sama bacaan hadis kita. Hadis Baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala مات الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Baik, sekali lagi sama-sama baca supaya kita lancar sebutan hadis kita betul dan kita lancar untuk mudah hafal. Baik, sekali lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Okey, baik. Bagus semua. Jadi insyaAllah sebelum kita sambung lagi, ulang untuk bagi lancar hafazan hadis kita. Baik, Ustaz minta semua untuk mutekan dulu mikrofon. Ustaz akan kita tengok sama-sama bagaimanakah huraian, ringkas dan juga kefahaman bagi hadis ini ya. Okey, baik. Jadi insyaAllah boleh tengok di slide masing-masing berkenaan dengan apakah kefahaman ringkas daripada hadis yang kita baru bacakan tadi. Okay, baik. Jadi di dalam hadis tadi seperti mana maksudnya tadi, terjemahan tadi yang murid-murid semua boleh tengok dan nampak itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita semua. Kita semua ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang Nabi SAW pesan kepada kita? Iaitu tiga perkara. Tiga perkara. Yang mana perkara ini berterusan pahalanya walaupun selepas kematian. Nabi bagi tahu bermaksud apa? Bermaksud amalan-amalan lain semasa kita hidup pahalanya kita dapat. Tetapi nanti bila dah meninggal dunia, maka segala apa yang kita buat ini akan terhenti pahala dia. Berhenti sampai kematian kita. Yang kita buat, kita berpuasa, kita beribadah, kita baca Al-Quran, kita berzikir, maka semua pahala itu selagi mana kita masih lagi hidup, kita akan dapat. Tetapi pahala itu akan terhenti bilalah sampai kepada kematian, bila kita meninggal dunia. Apatah lagi, mestilah kan, sebab bila dah meninggal dunia, maka tak boleh nak buat amal ibadah.
Tetapi itu sebabnya Nabi SAW sebut dalam hadis ini, malaikat ada 3 perkara. Maka 3 perkara ini dia akan berterusan. Walaupun kita dah meninggalkan dunia, walaupun kita sudah mati, tetapi selagi mana perkara ini ada di atas dunia, maka tetap kita ini akan dapat pahala. Terus akan mengalir pahalanya sampai kepada kita di hari kiamat. Maknanya nanti bila di hari akhirat, bila Allah bentangkan perhimpunan di padang mahsyar. Ingat lagi tak Ustaz pernah cerita macam mana keadaan padang mahsyar, yang ketika mana Allah SWT akan mengadili, menghakimi setiap seorang. Kemudian waktu ketika itu kita akan nampak Allah bentangkan bagaimanakah keadaan, bagaimanakah sebenarnya pahala dan dosa kita. Banyak mana berat timbangan itu. Maka nanti kita akan terpinga-pinga. Kita akan tak sangka datang daripada mana pahala-pahala yang sangat banyak ini, insya-Allah. Maka ini 3 perkara yang akan berterusan tu datang pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Baik, apakah yang pertama? Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Baik, 3 perkara ini saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Baik, kalaulah kita tak mampu pun, jika tidak mampu lakukan semua, jika tidak mampu nak buat yang kita ada 3 perkara ini supaya dapat pahala berterusan tadi tu. Nak sedekah contohnya, kita pun harta tak banyak contoh. Ataupun kita pun tak ada kemampuan, duit tak banyak contoh. Nak sedekah tak mampu. Baik, ataupun ilmu yang bermanfaat. Kita nak bagi ilmu pun mungkin kita pun tak ada banyak. Mungkin kurang pandai ataupun kita mungkin tak tahu. Baik, maka para alim ulama pesan kepada kita, jangan tinggalkan yang ketiga. Sebab yang ketiga ni tak perlukan apa-apa. Tak perlukan harta, tak perlukan ilmu. Mudah saja. Angkat tangan dan berdoa. Minta kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah, kepada ibu bapa kita khususnya. Dan ahli keluarga kita, maka itu jangan tinggalkan. Itu sebabnya di setiap kali bila kita lepas solat, lepas solat biasalah kan, itu waktu yang paling kita akan kerap baca doa. Dan waktu-waktu yang lain yang mustajabah, antaranya waktu di antara 2 khutbah Jumaat. Kemudian yang lain waktu selepas daripada hari asar, solat Jumaat. Hari ini ni, petang ni, lepas asar ni, waktu yang mustajab ataupun waktu yang bagus untuk kita berdoa. Ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an, doa yang kita baca ketika hujan turun, betul? Itu di antara waktu-waktu yang sangat bagus untuk kita berdoa. Maka jangan tinggalkan berdoa untuk ibu ayah kita. Dan jadikan kebiasaan daripada sekarang. Walaupun dalam hadis ni sebutkan doa anak yang soleh, bermaksud selepas kita meninggal dunia, anak-anak yang masih lagi hidup di dunia itu mendoakan kepada diri kita. Tapi jangan tunggu waktu itu. Daripada sekarang, biasakan diri kita untuk membaca doa buat ibu bapa kita. Paling mudah apa? Paling mudah doa yang kita dah belajar daripada pasti lagi. Yang kita dah baca setiap hari dekat seriti. Apa dia? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semua dah hafal kan? Dah hafal belum doa tu? Hafal. Dah hafal kan? Jom kita baca sama-sama. Okey, buka audio masing-masing. Faizal, bukan tunjuk gigi Faizal. Ustaz nak baca doa ni Faizal. Okey, jom kita sama-sama baca doa tadi tu. Doa minta keampunan untuk ibu ayah kita. 1, 2, 3. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun dalam bahasa Melayu dia pun boleh juga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, betul. Baik, bagus. Maka itu sekurang-kurangnya doa yang kita biar jadikan kebiasaan kepada diri kita untuk kita baca setiap hari. Lepas solat, itu kebiasaan lah. Dan waktu-waktu yang lainnya. Jadinya kembali balik tengok hadis ni tadi. Maka hadis tadi Rasulullah SAW pesan tadi 3 perkara tu yang berterusan pahala dia. Maka kalaulah akhirnya nanti dan juga bila sampai takdir Allah, mak ayah kita meninggal dunia. Mak ayah kita meninggal dunia, bayangkan. Maka hanya tinggal kita anak-anak yang masih lagi hidup di dunia. Makanya kita jadilah anak yang soleh,
Anak yang mendengar kata, berterusan beribadah kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, tak ada duit, tak ada banyak harta untuk sedekah, tak ada ilmu untuk diajarkan kepada orang lain, jangan tinggalkan yang ketiga, berdoa untuk ibu bapa kita. Baik, dan latih diri kita berdoa urusan kepada ibu bapa kita itu, ampunkan dosa mereka, diluaskan rezeki mereka itu daripada sekarang. Jangan tunggu lambat nanti ataupun kemudian nanti baru kita nak berdoa. Berdoalah setiap hari. Okey, baik. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan 3 perkara tadi tu, supaya mungkin anak-anak, murid-murid boleh lebih faham lagi. Baik, yang pertama, cakap masa kita dah nak habis ni. Okey, baik. Yang pertama, sedekah jariah. Maksud sedekah jariah, sedekah ini maknanya kita keluarkan harta kita, kita memberikan kepada orang lain. Jariah ini bermaksud yang berjalan. Macam mana harta yang berjalan tu? Baik, yang dimaksudkan adalah harta wakaf. Wakaf ni apa? Wakaf ni kita keluarkan harta kita, kemudian kita sedekah untuk kegunaan ramai orang. Contohnya apa? Sedekah buku. Maka setiap kali orang baca buku tu, dia dapat, kita akan dapat pahala bila kita dah meninggal dunia. Kita sedekah untuk pembinaan masjid, surau, sekolah. Kita sedekah rehal. Kita sedekah apa lagi? Tempat kebiasaan kalau dekat masjid surau ada tempat duduk untuk orang yang solat duduk. Maka selagi mana orang menggunakan harta-harta wakaf ni tadi, maka berterusan kita dapat pahala. Seterusnya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa dia? Ilmu yang diamalkan dan diajar kepada orang lain. Maka selagi mana orang tu tahu ilmu tu dan dia ajar pula pada orang lain, kita akan dapat pahala. Dan yang ketiga tadilah doa dan pahala ibadah anak yang soleh. Maka bila setiap kali berdoa dan anak itu taat perintah Allah, sebab apa? Sebab ikut apa yang diperintahkan oleh mak ayah dia, maka itulah mak ayah akan berterusan dapat pahala. Baik, wallahu taala alam. Saya sekadar itu saja kita pada hari ini. Jadi insya-Allah boleh ulang kaji, nanti dengar semula bacaan, Ustaz akan rakam bacaan rakaman suara untuk hadis tadi supaya masing-masing semua murid-murid boleh ulang dengar dan hafal. Okay, baik, insya-Allah. Untuk makluman nanti Ustaz akan malamkan dalam grup. Kita tangguhkan majlis kita, kelas kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta